Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang PJ City, yang mana perlawanan berakhir dengan keputusan seri 2 sama. Gol pasukan JDT dijaringkan oleh Bekson dan juga Ahya Rashid, manakala gol PJ City dijaringkan oleh Darren Lock dan juga Corgillis Warren. Pada perlawanan ni boleh kita katakan JDT sebenarnya bermain di bawah below par performance mereka apabila mereka gagal untuk menghasilkan jaringan dengan percubaan yang boleh dikatakan sepatutnya bola tersebut boleh dijaringkan gol. Manakala untuk pasukan PJ City pula, mereka pandai untuk bermain dengan compact dan juga mereka pandai untuk bermain dengan semi press serta low block, dan dalam pada masa yang sama mereka juga pandai untuk melakukan offside trap untuk memastikan bahagian hadapan pasukan JDT terperangkap dalam keadaan offside ketika mereka menyerang. Jadi boleh dikatakan pasukan PJ City more to defend and compact, dan mereka banyak melakukan counter attack yang mana membuahkan hasil untuk menjaringkan gol. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan JDT. Apakah kekurangan dan juga apakah boleh dikatakan sebagai kelemahan JDT pada perlawanan ni? Yang pertama adalah di bahagian tengah, yang mana sekiranya kita boleh lihat JDT telah mengubah sedikit mereka punya trio midfield pada perlawanan ini, iaitu mereka menggandingkan Safiq Rahim, Leandro Velasquez dan juga Nazmi Faiz pada perlawanan ni. Bukannya mereka ini tidak kreatif, bukannya mereka ini tidak boleh melakukan build-up play di bahagian tengah, ataupun mereka tak boleh nak keep ball position di bahagian tengah. Tetapi apa yang perlu kita faham pada perlawanan ni, di bahagian tengah pasukan JDT, kita boleh lihat yang sebenarnya JDT bermain dalam bentuk double eight ataupun dua pemain yang bertindak sebagai pemain nombor 8 ataupun lebih kepada CMF, iaitu central midfielder. Iaitu kita boleh tengok pada perlawanan ni di bahagian tengah Safiq Rahim dan juga Leandro Velasquez sentiasa bergandingan ataupun berada dalam kedudukan yang selari di bahagian tengah ketika JDT memegang bola di bahagian tengah. Jadi apabila mereka bermain dalam posisi double eight ni, maka boleh dikatakan peranan daripada Leandro Velasquez yang selalunya bertindak lebih ofensif ataupun bertindak sebagai pemain nombor 10 untuk menggerakkan ataupun menjadi playmaker bagi pasukan JDT seakan-akan tenggelam apabila kreativiti yang ada pada beliau seakan-akan terbatas. Sebab apa? Sebab beliau sentiasa berada dalam kedudukan yang selari bersama dengan Safiq Rahim di bahagian middle third. Dan untuk perlawanan ini juga sebenarnya JDT meletakkan Nazmi Faiz yang bertindak sebagai nombor 10 untuk menggantikan Leandro Velasquez, sebab mereka nak suruh Leandro Velasquez backup kepada Safiq Rahim dan untuk menstabilkan bahagian tengah daripada menyerang dan juga bertahan. So Leandro ditugaskan untuk bantu Safiq Rahim untuk bertahan samalah sekiranya di counter dan sekiranya ditekan oleh pemain PJ City. Namun dengan keadaan sebegitu, Nazmi Faiz pula tidak diletakkan dalam situasi pemain nombor 10 yang pure ataupun lebih dikatakan lebih kepada bahagian tengah. Tetapi Nazmi Faiz sebenarnya pada perlawanan semalam diletakkan sebagai pemain nombor 10 yang bertindak lebih kepada bahagian wide area ataupun di bahagian sayap. Sekiranya kita boleh lihat pada perlawanan ni, sekiranya JDT melakukan build up play di kawasan tengah dan cuba untuk melebarkan mereka punya gameplay kepada bahagian kanan, maka Nazmi Faiz akan bertindak sebagai wide attacking midfielder di bahagian kanan untuk memberi bantuan kepada Matt Davis ataupun memberi bantuan kepada Arif Aiman. Beliau sentiasa membentuk triangle shape di antara Matt Davis, Arif Aiman dan juga Nazmi Faiz di kawasan belah kanan. Dan sekiranya JDT melakukan serangan di bahagian kiri, maka Nazmi Faiz akan bertindak lebih kepada bahagian kiri untuk membantu Forestry dan juga Kobing Ong untuk membina triangle shape di bahagian kiri. So apabila Nazmi Faiz lebih memfokuskan kepada bahagian wide area, maka bahagian tengah untuk JDT create ataupun untuk menjadi seorang playmaker di bahagian tengah agak berkurangan. Sebab apa? Sebab beliau lebih involve untuk melakukan build up di bahagian wide area. Jadi disebabkan itulah bahagian tengah JDT dilihat tidak kurang kreatif dan boleh dikatakan tidak terlalu banyak pergerakan-pergerakan berbahaya ataupun ball position di bahagian tengah dalam menyerang pasukan PJ City yang dilihat sangat compact di bahagian tengah pada perlawanan semalam. Disebabkan itulah, itu kelemahan ataupun kekurangan yang pertama. Mungkin ini adalah eksperimen ataupun corak permainan yang baru ingin diterapkan oleh Hector Bidoglio. Mungkin akan memakan masalah sekiranya mereka ingin terus bermain sebegitu. Sebab apa? Nak cipta chemistry dan sebagainya agak
agak sukar sekiranya mereka ubah dalam satu game sahaja. So itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh lihat pada perlawanan ni antara kelemahan JDT apabila mereka tiada proper number 10 ataupun Nazmi Faiz tidak bertindak lebih kepada attacking midfielder di bahagian tengah, lebih memberi support ataupun sokongan di bahagian kanan ataupun bahagian kiri, maka untuk game ni juga dia berlakunya perubahan di bahagian attacking 2 pasukan JDT, iaitu gandingan Bekson dan juga Forestry, yang mana kedua-dua player ni kurang untuk mendapatkan bola. Tetapi yang menjadi satu perkara yang menjadi tanda tanya adalah apabila Bekson dan juga Forestry juga bertukar role ataupun peranan masing-masing, yang mana kita boleh lihat peranan daripada Bekson ataupun Forestry bertukar pada perlawanan ni. Kita boleh lihat Bekson lebih banyak berfungsi sebagai pemain yang selalu drop deep ke bahagian midfield untuk membantu Leandro dan juga Safiq Rahim bagi menggerakkan serangan ke arah bahagian hadapan. Jadi boleh dikatakan peranan yang diberikan kepada Bekson sebenarnya adalah peranan yang baru, dan beliau boleh dikatakan mengambil tugas Forestry, yang mana selalunya Forestry yang selalu berada di belakang Bekson. Tetapi untuk perlawanan ni boleh dikatakan Bekson yang sentiasa berada di belakang Forestry. Namun kena faham, Bekson ni adalah typical striker yang suka disuap bola, dan beliau boleh dikatakan ability beliau ataupun kelebihan beliau adalah daripada segi positioning dan juga daripada segi finishing. Jadi apabila beliau bermain di belakang Forestry, nampak yang beliau tidak boleh menjalankan tugas tersebut dengan sangat baik. Apabila beliau drop deep ke bawah dan beliau mendapat bola di kawasan middle third, beliau boleh dikatakan tidak mampu untuk bergerak dengan lebih ke dalam untuk masuk ke dalam D-box pasukan PJ City. Akibat apa? Akibat daripada pergerakan-pergerakan beliau yang sering dipatahkan oleh pemain pertahanan ataupun pemain tengah pasukan PJ City ketika beliau memegang bola. Boleh tengoklah, bila Bekson dapat bola, dia hanya boleh touch ataupun bawa bola dalam 3-4 touch, 4 touches sahaja, 3-4 sentuhan saja, beliau akan kehilangan bola. Jadi dalam pada masa yang sama, peranan tersebut gagal dilaksanakan dengan baik oleh Bekson. Tetapi kena ingat juga, peranan yang diambil oleh Forestry sebagai target man ataupun pemain yang sentiasa berada di hadapan Bekson pada perlawanan ni juga gagal dimanfaatkan dengan baik. Apabila boleh dikatakan Forestry daripada segi penyesuaian beliau untuk mencari space ataupun ruang yang bagus untuk menerima bola, beliau juga agak kurang. Boleh dikatakan banyak movement beliau agak terbatas lah, disebabkan beliau bukannya seorang pure striker. Beliau boleh dikatakan lebih kepada winger dan lebih kepada backup striker. Jadi boleh dikatakan Forestry juga banyak terbatas dia punya pergerakan, daripada segi positioning pun dia agak kurang untuk beliau menerima bola. Cumanya dalam perlawanan ni Forestry boleh dikatakan ada menerima umpanan yang menarik daripada pemain-pemain ataupun teammate dia, seperti hantaran dari Arif Aiman, hantaran daripada Leandro dan sebagainya. Cumanya faktor ketamakan ataupun boleh dikatakan ada chances yang jelas untuk beliau score ataupun beliau passing, tetapi boleh dikatakan beliau terlalu lama hold ball dan terlalu lama untuk dribbling sehingga melakukan percubaan yang tersasar dan menjadi sia-sia sahaja. Jadi boleh dikatakan Forestry sepatutnya boleh untuk involve dengan gameplay yang lebih better untuk buka game ataupun melepaskan bola dengan lebih cepat sekiranya ada peluang yang sudah terhidang. Jadi itu kelemahan JDT yang kedua. Kelemahan JDT yang ketiga pada perlawanan ni boleh kita lihat, sebenarnya JDT bermain dengan high pressing. Jadi apabila mereka bermain dengan high pressing, mereka memberi tekanan tinggi kepada pemain-pemain PJ City. Kena ingat, setiap kali JDT berada dalam keadaan yang tertekan apabila gagal untuk menjaringkan gol dan apabila berjumpa dengan pasukan yang bermain dengan low block, mereka akan bermain dengan all out attack. Itu bermaksud mereka akan bermain dengan defensive line yang agak tinggi. Memang tinggilah, sampai dekat middle third punya area memang tinggi. Jadi apabila mereka bermain dengan middle defensive line yang agak tinggi, mereka mudah dihukum dengan gerakan-gerakan counter attack. Contohnya saya bagi gol yang kedua dijaringkan oleh Corgilius Warren, yang mana dalam keadaan ketika itu JDT cuba untuk melakukan high pressing ataupun tekanan yang tinggi kepada pemain-pemain PJ City di bahagian tengah, dan hasilnya Shelauri meninggalkan position tersebut untuk melakukan press ke atas pemain PJ City.
Tetapi dengan kebijaksanaan daripada pemain PJ City sendiri, mereka juga melakukan press juga di kawasan tengah tersebut untuk dapatkan balik bola lalu melakukan counter. Jadi apabila defend dah tinggi, maka Kogi dan dua player PJ City berada di belakang ataupun di kawasan JDT sendiri, memang boleh dikatakan advantage untuk pemain PJ City melakukan counter attack lah. So benda tu memang kita nampak benda ni memang bermasalah kepada pasukan JDT daripada dulu lagi. Cumanya ada certain pasukan sahaja yang mampu untuk memanfaatkan kelemahan JDT daripada segi bermain dengan defensive line yang tinggi ni. Salah satunya PJ City lah pada perlawanan semalam, bagaimana mereka memanfaatkan kelemahan daripada segi high pressing dan juga kelemahan daripada segi defensive line yang tinggi yang diguna pakai oleh pemain JDT pada perlawanan semalam. Dan secara konklusinya boleh saya katakan pada perlawanan semalam untuk JDT punya kelemahan, mereka sebenarnya tak ada juga seorang proper holding midfielder ataupun seorang pure defensive midfielder untuk menjalankan tugas yang sangat baik di bahagian tengah. So apabila mereka tak ada seorang proper DMF ataupun proper defensive midfielder untuk bertahan, maka dia akan menjadi kelompongan lah di bahagian tengah untuk cover up bahagian tengah ketika mereka diserang. Tu sebab kita boleh nampak defense JDT agak berkecamuk dan bahagian tengah JDT juga agak berkecamuk apabila di counter ataupun diserang. Sebab apa? Sebelum ni mereka ada Nacho ataupun even Hong Wan untuk membantu cover up defense punya menjadi orang kata apa, orang pertama untuk cover up benteng di bahagian pertahanan back 3 pasukan JDT. Tetapi tak ada seorang proper DM, memang bermain dengan double 8. Benda tu menjadi kesilapan yang agak ketara untuk bahagian tengah pasukan JDT lah. Dan yang perlu kita faham juga, JDT punya asas attacking adalah dalam formation 3-5-2. Tetapi sekiranya mereka dalam formation bertahan, mereka masih lagi menggunakan asas kepada back 4, iaitu mereka takkan bentuk back 5. Selalunya orang main back 3 ni dia akan membentuk back 5, tetapi untuk JDT dia berlainan, mereka akan mengikut asas back 4 walaupun ketika bertahan. Jadi benda tu juga memberikan peranan dan juga bantuan advantage kepada PJ City yang padu daripada segi counter attack. Itu untuk kelemahan lah. Untuk kekuatan JDT ataupun perkara positif yang boleh saya puji untuk JDT, yang pertama Arif Aiman, yang mana Arif Aiman untuk perlawanan ni beliau sangat bagus lah di bahagian kanan, boleh beat 2-3 orang player pasukan JDT dengan sangat-sangat cemerlang. Boleh beat pertahanan pasukan PJ City dengan sangat-sangat cemerlang. Cumanya yang menjadi permasalahan macam saya cakap tadilah, bahagian tengah tidak terlalu ofensif, bahagian serangan Baxter dan juga Forestry gagal berfungsi dengan baik. Banyak cutback ataupun supply bola ke dalam kotak penalti gagal diterima oleh bahagian hadapan JDT dengan sangat baik, disebabkan tak ada seorang player yang boleh menerima hantaran-hantaran daripada Arif Aiman tersebut. Jadi benda tu yang merugikan lah untuk pasukan JDT kan. Tapi boleh puji tentang Arif Aiman. Yang kedua adalah tentang Ahya Rashid, yang mana boleh saya katakan Ahya Rashid pada perlawanan ni kemasukan beliau memberi impak yang positif. Daripada segi work rate kita nampak yang Ahya sangat rajin, dan daripada segi melakukan track back beliau boleh dikatakan kat mana ada bola dekat situ ada dia, dan akhir sekali Ahya Rashid boleh menjaringkan gol dan memberikan memberikan satu gol kepada pasukan JDT. Dan boleh dikatakan Ahya Rashid sangat emosi lah selepas tak diturunkan dengan terlalu lama, beliau berjaya menjaringkan gol dan menitiskan air mata. So benda tu positif untuk Ahya Rashid, kembali untuk yakin dengan diri dia dan tunjukkan performan yang terbaik untuk beat kesebelasan utama pasukan JDT. Itu yang kedua yang positif lah untuk pasukan JDT. Yang ketiga boleh saya katakan Matt Davis di bahagian kanan dan juga bahagian kiri Kobing Ong, sebenarnya mereka sangat efektif dalam build up play dan juga overlap di bahagian hadapan. Bahkan boleh dikatakan Matt Davis kadang-kadang ada bertindak sebagai inverted fullback untuk membuat underlap di bahagian tengah dan sebagainya. Cumanya daripada segi defensive shape daripada PJ City, benda tu sedikit memberi kesukaran untuk Kobing dan juga Matt Davis untuk bergerak lebih efektif di bahagian hadapan, sebab tengah JDT pun tak apa nak hidup, striker, Baxter dan juga Forestry pun agak kelang kabut. So benda tu membuatkan JDT tak berapa efisien pada game ni. Jadi itu untuk JDT lah. Kita masuk untuk pasukan PJ City pula. Untuk pasukan PJ City game ni
Apa yang boleh saya puji yang pertama lah. Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang defensive shape mereka. Mereka sangat melakukan satu corak pertahanan yang sangat menarik. Dan mereka pandai untuk membuat ketika bertahan. Yang mana kita boleh tengok sama ada mereka bermain dengan semi block, ataupun mereka bermain dengan high line, ataupun mereka bermain dengan low block. Yang mana kita boleh tengok sekiranya pasukan JDT melancarkan serangan di bahagian tengah dan cuba untuk bermain dengan long ball, maka pemain-pemain PJ City akan naik lebih tinggi untuk melakukan offside trap sebelum pemain JDT melakukan passing di belakang pertahanan. Dan offside trap tersebut beberapa kali berjaya dan ada beberapa kali tidak berjaya lah. Tetapi kalau tak berjaya tu kita boleh nampak lah yang pemain JDT ada peluang untuk skor. Tetapi mereka punya offside trap ni kalau tak berjaya, pemain-pemain PJ City akan cepat untuk recover balik mereka punya position dan untuk memberi bantuan balik kepada kalamullah sekiranya mereka punya bahagian belakang tu memang dah terekspos apabila offside trap tak berjaya. Sebab apa boleh dikatakan agak berbahaya bila tidak berjaya? Sebab mereka bila tak berjaya ni, mereka dah duduk tinggi dekat bahagian tengah. Pemain JDT dah duduk nak dekat di box. So kalau tak berjaya offside trap tu memang memberi harapan palsu lah. Sebab benda tu boleh memberi advantage kepada opponent untuk score gol. Tetapi tidak untuk PJ City. Sekiranya mereka tak berjaya, mereka cepat untuk react, mereka cepat untuk memberi reaksi dan cover balik mereka punya position yang terekspos tadi. Tu yang pertama. Dan yang kedua, mereka punya situasi ketika low block, yang mana sekiranya JDT menyerang di bahagian wide area, maka pemain-pemain PJ City akan bermain dengan defensive line yang agak rendah untuk memastikan yang pemain JDT gagal untuk masuk ke dalam mereka punya D-box. So mereka akan bermain dengan compact dan mereka akan tutup segala ruang daripada pemain-pemain JDT dapat bola di dalam D-box. So benda tu agak positif untuk pasukan PJ City punya defensive shape. Dan dalam masa yang sama mereka juga bermain dengan semi block. Dan yang paling penting, PJ City pandai untuk game ni apabila mereka pandai untuk kawal tempo game dengan melakukan semi press dan juga mereka melakukan high press. Yang mana kita boleh lihat dalam situasi-situasi tertentu, pemain PJ City akan melakukan tekanan ataupun mereka akan memberikan tekanan yang boleh dikatakan tidak terlalu tinggi untuk men-challenge ataupun memberi pemain JDT daripada tidak boleh untuk keep position. Dan dalam pada masa yang sama, mereka juga boleh memberikan tekanan yang tinggi sekiranya pemain JDT memegang bola di kawasan pemain JDT sendiri. Jadi benda tu sangat-sangat baguslah untuk defensive shape dan juga corak permainan daripada PJ City. Tu yang kedua lah, yang pertama dan yang kedua yang saya suka tentang PJ City. Yang kedua yang saya suka tentang PJ City ni, kalau kita lihat kepada gol yang pertama. Gol pertama adalah build-up play daripada goalkeeper, yang mana boleh dikatakan hanya memerlukan 8 sentuhan sahaja. Jadi apa yang mereka buat untuk dapatkan gol adalah melalui 8 sentuhan. Yang mana mereka tahu sekiranya mereka pegang bola dengan sangat lama, JDT akan melakukan tekanan tinggi. Jadi apa yang dilakukan oleh pemain-pemain PJ City adalah mereka release bola dengan cepat dan hanya memegang bola dengan satu sentuhan. Daripada pemain ni ke pemain ni ke pemain ni hanya dengan satu sentuhan, kecuali Mahali yang sentuh dua tas sebelum passing kepada Darren Lock. So benda tu memang positif sebab mereka tahu mereka tak boleh nak keep bola terlalu lama. Jadi mereka perlu cari jalan untuk bagaimana nak penetrate ataupun menghantar bola ke bahagian hadapan dengan cepat. Jadi apa yang mereka lakukan, build up yang mereka lakukan hanya dengan sedikit sentuhan dan lepaskan bola tu dengan cepat untuk memastikan yang JDT tak melakukan pressing dan rampas bola tu daripada mereka dengan cepat. Dan benda tu berhasil untuk gol yang pertama. Gol yang kedua boleh dikatakan daripada counter attack. Memang boleh dikatakan waktu itulah mereka bermain dengan counter press, yang mana JDT melakukan pressing, mereka juga melakukan pressing, dapat bola mereka counter dan benda tu sangat positif untuk bahagian hadapan pasukan PJ City. Dan yang paling penting untuk game ni boleh dikatakan Corgelius Warren, gol yang kedua, beliau membuktikan ketenangan dan juga finishing yang ada pada beliau memang sangat-sangat on point, yang mana beliau tahu dalam situasi one on one Farizal kemungkinan akan naik ataupun Farizal akan stay, tetapi beliau dengan cemerlangnya berjaya membaca pergerakan daripada Farizal lalu melakukan ataupun meletakkan bola ke dalam gawang dengan sangat cemerlang. So Corgelius Warren memang mantap. Manakala untuk Darren Lock sebagai striker pula, boleh saya katakan beliau bermain
bermain dengan sangat bijak apabila boleh melepaskan diri daripada man to man marking daripada Khalid di Murga, yang mana boleh dikatakan beliau pandai untuk check in check out dan berada dalam positioning yang tepat untuk menerima bola. So memang Darren Lock punya off ball movement memang sangat bagus, dan dia punya reaction kepada hantaran daripada Mahali tu pun juga sangat bagus. Jadi untuk PJ City semalam mereka bermain dengan sangat baik, cumanya tiada rezeki untuk menang, walaupun nampak game tu boleh dikatakan sebenarnya PJ City bermain tanpa import pun, tetapi mereka boleh bermain dengan baik macam tu. Harapnya konsisten lah untuk next game sekali. Jadi itu je ulasan saya. Assalamualaikum.